ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Maha Agung. Dengan izin merestu pada hari yang mulia ini dapat bersama dalam sesi tazkirah ataupun kuliah mingguan kita. Dan juga kita bersyukur juga kehadirat Allah sebab Allah masih lagi memberi kesempatan pada kita dapat meneruskan sati-sati sisa-sisa kehidupan kita dan dapat melayani Ramadan Al-Mubarak dengan sempurna dan jayanya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, jadi pada pagi ini kita sambung lagi lah tazkirah kitab kita, kitab Bidayah Sobiat. Kalau tak silap saya, hari ini kita berada di muka surat 27. Muka surat 27, baris yang keempat daripada bawah. Betul tak? Betul tak? Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya tuan-tuan, semua kosong lah ini. Nampak ada muka tak kosong? Kalau kosong semua, alhamdulillah. Jadi kita telah berlalu seminggu Ramadan, masih ada lagi 3 minggu. Jadi kuatkan semangat, kuatkan tekad dan semangat, insyaAllah. Muka surat 27, baris yang keempat daripada bawah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, kata penulis pengarang kitab kita ini, dan hendaklah ia baik sangka dengan Allah dan yakin dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang kepadanya daripada ibu bapanya, dan sangat maaf dan mengampun segala dosa hambanya. Kita dalam tajuk apa? Kita dalam tajuk Allah. Taubat. Semua orang taubat. Persiapan, persediaan dan ada adab, disiplin dan sebagainya hampir dan ketika mati. Ini satu peringatan yang besar lah untuk kita. Jadi masih dalam tajuk itu. Contohnya sakit, apa kita kena buat, apa kita kena ingat, ya. Kemudian nak mati, apa kita kena buat, apa kita kena ingat. Apabila dah mati, nak buat macam mana. Itulah antaranya. Jadi dalam tajuk yang sama lah, tajuk peringatan kita tentang mati, persediaan kita sebelum mati, artinya ketika sakit. Dan hendaklah ia baik sangka dengan Allah dan yakin ia bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang kepadanya daripada ibu bapanya. Jadi masa kita sakit, dia sakit ada dua. Satu sakit berat, satu lagi sakit ringan. Sakit berat, sakit ringan ke, yang berat tu kadang-kadang tak boleh jalan. Ada yang boleh jalan, ada yang boleh jalan tapi tak boleh cakap. Jadi bila sakit je, kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Baik sangka ni, kita bersangka baik ni artinya kita kosongkan, kita buangkan benda-benda yang mana hak mencari, ataupun benda-benda yang mana yang tak sepatut ada pada Allah Ta'ala. Kita hiasi dengan sifat yang baik hati ni, dengan baik sangka. Allah itu bersifat penyayang, Allah itu bersifat pemurah, Allah itu bersifat pemaaf. Janganlah kita terlintas di hatinya bila sakit, Allah ni tak kasih ke aku sebab bagi sakit, Allah tak kenal ke aku, takkanlah bagi sebesar ni, habis nak bagi pun bagi sikit sudahlah.
Bagi sakit sikit jadilah, aku bukan tak ingat, itu rintihan. Jadi tak perlu benda-benda yang macam tu. Kita kena didik, asuh, tarbiyah hati kita supaya baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebelum mati. Allah Ustaz cakap senang lah. Kami hak sakit ni kami tahu lah macam mana. Tuan-tuan, kemarin hari Jumaat, kemarin dulu saya berada di pejabat tanah ada seorang hamba Allah tu, dia mengamuk di pejabat tanah. Dia mengamuk suka-suka dengan terkah orang sekali. Saya pun agak terkejut. Bila kita bersabar dia sabar imam atau tak imam ya. Artinya tuan-tuan, kalau kita pun naik angin juga sama dengan dia. Aku tak kira imam atau tak imam. Imam mana dia dah. Dia kenal saya. Jadi anak karya kalau juga bersabar tak makan zaman. Sampai sudah tak makan zaman. Tak apa. Jadi kita ingat mungkin bulan Ramadan ni Allah nak uji kita dan Allah nak uji dia hanya sekali. Itu cerita kan. Jadi ketika nak mati kita kena baik sangka. Mana nak tahu takut-takut mati mengejut. Takut-takut mati mengejut, pak mati saja dalam keadaan kita ni buruk sangka dengan Allah Taala. Artinya dalam buku catatan amalan kita, artinya fail pribadi kita, penutup dia tu dengan rekod hitam dengan Allah Taala. Kan? Kita nak biarlah rekod kesudahan kerja kita dengan Allah, amalan kita di dunia ni untuk Allah ni yang baik, prestasi yang baik, kan? Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, termasuklah sifat hati yang baik. Bila baik, insya-Allah baiklah kesudahan. Bukan senang sakit ni, kan? Orang sakit gigi cukuplah. Sakit gigi ni boleh pergi sampai puluh. Tapi kan, dia duduk di ruang tamu tu, anak cucu dia tu duduk lagi di dapur, Siti naik ni lah. Tu baru sakit gigi tuan-tuan. Memanglah ada dua penyakit yang tak sunat kita ziarah. Orang sakit gigi dengan sakit mata. Betul lah. Tidak lah. Sakit gigi, kita pergi rumah dia, kita nak sembang bak bunga, bak raya, dia tak mau sembang kat dia sakit gigi. Kita dah sedap nak sembang. Satu lagi sakit mata. Pasal apa lah sembang kamu tengok, tak mau dekat kali muka kat kita. Kamu sakit mata, malu. Dua penyakit. Tapi kalau penyakit yang paling sakit sekali, sakit tengkok. Penyakit yang paling sakit, sakit sakit tengkok. Saya pun lama tak kenal dia pun. Kenal hati tu. Kan apa ni? Bagi segar sikit lagi ni. Nampak dia orang? Bagi lawan tu. Akhirnya sakit lagu mana akan kita, baik sangka dengan Allah Ta'ala itu penting. Dan yakin ia bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang kepadanya daripada ibu bapanya. Dan kita kena sematkan paku di hati kita ni bahawa kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu bersifat baik dengan kita. Mana bersifat baik dengan kita? Bersifat kasih sayang. Kalau kita minta, Allah bagi. Kita nak ketenangan, Allah bagi ketenangan. Allah berkasih sayang dengan kita. Syarat dia kita sabar, tidak baik sangka dengan dia, tidak buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Baik sangka dengan Allah Ta'ala, tenang hati, insya-Allah Allah akan bagi. Cuma bila kita minta, kita lebih tahu apa yang layak kita dapat. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang layak kita dapat. Ya Allah, ya Tuhanku, harap-harap pada tahun ni, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah musim puasa, bulan puasa ni, biarlah musim hujan, ya Allah. Allah tahulah kita tu malas nak puasa. Itu cerita ada yang juga. Ada tak? Sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali ada 3 perkara yang dia cinta semasa hidup di dunia ini. Ada 3 perkara yang sangat dia mencintai, dia cukup suka semasa dia hidup di dunia. Dalam hidupnya ada 3 perkara. Salah satu daripadanya, dia suka kalau ada kenduri kenara, dia suka duduk di kedai.
Orang Perak kenal tak Perak? Ha? Dapur masak. Kalau rumah keluri ke, tempat masak tu, masak nasi, masak gulai kawah. Ha. Sayyidina Ali dia suka duduk situ. Dia tak suka duduk di balai, tak suka duduk, dia suka duduk di kelomak tu tolong masak. Yang kedua, Sayyidina Ali ni dia suka berpuasa pada hari yang mencabar, hari yang paling panas. Dia test tengok langit, tengok awan. Bulan madu di awan biru, tengok awan biru tuan-tuan. Oh, hari ni nampak yang paling panas. Hari itulah dia puasa tuan-tuan. Nah, abang kata hari yang mencabar, hari yang paling panas tu pahala dia besar dan mencabar. Mai kat kita puasa kata tadi, kan? Telefon di kat jabatan kaki cuaca. Kalau Sayyidina Ali ada ni mungkin sungguh tuan-tuan. Satu talian diperkenalkan, talian untuk mengenal pasti cuaca pada hari ini. Dia telefon pergi kat cuaca tuan-tuan. Talian bebas tool tu tanya hari ni esok panas ke tidak? Kaji cuaca kata apa? Esok kan? Esok hujan renyah-renyah, tak jadi puasa. Sebab nak cari hari yang cukup panas. Naik kat kita, ya Allah ya Tuhanku, harap-harap puasa tahun ni mesti hujan ya Allah. Sebab apa boleh niaga? Lari banyak kita tuan. Tapi itulah kita kena baik sangka. Dan Allah Ta'ala tu kita kena yakin Allah Ta'ala tu lebih kasih sayang. Allah Ta'ala sayang kat kita lebih daripada segala-galanya. Ada dalam satu keluarga Allah sayang anak lebih daripada ibu bapa. Ada juga Allah sayang kasih sayang kepada keluarga tadi, kepada ayah, tetapi lain daripada orang lain. Dia mengikut martabat ketakwaan seseorang. Tengok, hak ni martabat takwa dia tinggi, Allah kasih kepada dia. Dia tidak semesti anak ke, mak ke, ayah ke, tok nek ke, hak mana duduk dalam satu rumah, dia tak kira. Mana lebih tinggi nilai takwa, di situlah berjejak kasih sayang Allah Ta'ala kepada dia. Bukan terletak pada pakaian, bukan terletak pada rupa paras, warna kulit, darjat, keturunan dan sebagainya. Tidak. Tetapi sifat takwa, nilai takwa yang ada pada diri manusia. Jadi kita kena yakin. Masa sakit kita kena yakin Allah sayang kat kita. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, masa sakit, apabila Allah sayang, apa akan Allah bagi kat kita? Dia bagi ketenangan. Walaupun sakit, ketenangan. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa ada orang ngomong, dia kata anak saya ni sakit, sepatah tak bunyi suara dia kata. Kalau dia tahan sakit, dia sabar. Tapi ada juga orang lain tuan-tuan, kan? Dia merau, air mata tak keluar pun, dia merau lebih dari air mata. Sakit sikit je, kan? Tu manusia tuan-tuan. Jadi kita nak sini, kita faham bahawa Allah tu kasih sayang. Kalau kita sabar dengan sakit yang Allah bagi, dugaan, ujian, mehnah, kesukaran, masyaqqah yang Allah Ta'ala bagi ni, kita sabar, kita terima dengan redha hati, apa sahaja. InsyaAllah Allah tengok, Allah uji, tengok ni memang lepas ujian dia. Bila Allah lepas ujian yang susah, Allah sayang kat kita. Sebab kita berjejak di atas keyakinan pada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang bagi penyakit, Allah yang tarik balik penyakit. Allah yang bagi musibah, Allah tarik balik musibah. Kadang-kadang manusia bermasalah macam-macam. Pergi berubat pun cari manusia juga. Cari tok rumah ni, cari tok dukun ni, cari orang ni, cari doktor, tabib hak terkenal apa semua tu. Kadang-kadang masalah dia tu Allah bagi ujian. Allah nak uji dia, nak tengok dia, nak bagi supaya dia sedar, nak ketuk hati dia supaya dia sedar dia ada masalah dengan Allah Ta'ala. Putus hubungan silaturahim ke, makan duit haram ke contohnya. Allah nak beri kesedaran kat dia dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak sedar juga, dia cari manusia. Siapa dah buat kat aku, siapa dah kena aku, siapa lari kat aku, siapa dah tipu benda kat aku. Dia tak settle dengan Allah Ta'ala. Dengan manusia tak apa, kita boleh. Tetapi dengan Allah tu kena settle juga. Kena cari mana ruang-ruang yang Allah menyebabkan Allah uji kita. Mana ruang-ruang yang menyebabkan Allah Ta'ala ni bagi dugaan kepada kita. Settle dengan Allah Ta'ala, Tuhan ataupun Tuhan yang memiliki segala-galanya. Penyakit pun dekat dia, musibah pun dekat dia.
Bila settle balik dengan Allah, ya Allah maafkanlah, ya Allah ampunkanlah, ya Allah angkatkanlah darjat. Bila Allah tengok kita rintih kat dia, dia pelepah balik, dia tarik balik apa-apa musibah yang Allah bagi kat kita. Itu baru kena. Sambil-sambil kita berikhtiar cara kita di dunia. Dan sangat maaf dan mengampun segala dosa hamba-Nya. Kita kena yakin juga Allah ni sifat pemaaf. Kita buat salah, jangan kita tak mengaku salah. Kita buat dosa, jangan tak mengaku dosa. Kita buat maksiat, jangan tak mengaku kita buat maksiat. Kena mengaku depan Allah Ta'ala. Melalui mana? Melalui bertaubat, minta maaf, minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah ni bersifat maha kaya, maha adil, maha mengampun, maha penyayang. Kalau mengaku depan dia, tak ulang balik, tak buat dah, berhenti terus, ada sifat bersalah pula tuan-tuan, Allah terima. Dah telanjur, dah terlaksana, Allah terima tuan-tuan. Segala bentuk dosa-dosa, dosa-dosa yang ada, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, Allah akan terima keampunan, Allah akan bagi taubat, terima taubat kita, kecuali syirik. Syirik satu sahaja yang Allah Ta'ala tak terima. Syirik ni apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, mempertuhankan yang lain selain Allah, ataupun berdua-duanya sekali. Kita kata dia dulu ni biasa kes liwat, dia ni dulu biasa kes rogol, dia ni siapa tak kenal bunuh orang. Tak kira lah tuan-tuan, dosa besar lagu mana pun, kalau lah dengan keikhlasan, lapang dada, rela hati, suci hati, bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan cukup penuh syarat-syarat dia, Allah terima tuan-tuan. Allah terima. Itu cerita dia. Begitu jugalah Allah tu jugalah mengampunkan dosa, dosa-dosa hamba-Nya. Dosa besar pun Allah tu lah yang ampunkan, dosa kecil pun Allah tu jugalah yang ampunkan. Dan redalah ia daripada Allah Ta'ala dengan segala percubaan yang datang akan dia atasnya daripada sakitnya dan lemah segala anggotanya. Jadi artinya kita kena redha. Redha ni bahasa Arab, bahasa kita agak suka. Bahasa kita ni suka ataupun terima, boleh terima. Suka, terima. Itu maksud redha. Redha ni lapang dada, artinya kita terima apa yang Allah bagi kat kita. Itu redha. Kita redha dengan Allah Ta'ala setiap percubaan Allah Ta'ala bagi kat kita. Tuan-tuan tahu tak, selain daripada malaikat maut sehari semalam 70 kali duduk parti kita, malaikat maut sehari semalam 70 kali main tengok kita, dia intai Kak Mina. Bukan Kak Mina hak sini lah, Kak Mina hak duduk dekat apa tempat tentang, pasar tentang kenal ikut. Subuh tadi dia parti tengok malaikat mau parti tengok duk tengah mandi. Mati semayang subuh tu. Duk pula dalam 15 minit lagi dia main pula tengok Kak Mina duduk bersiap. Lah subuh tak semayang, bersiap nanti. Pakai gincu, bedok situ. Subuh tak? Awal. Mai 15 minit lagi dia main parti tengok. Boleh tasuk tinggi. Mai 15 minit lagi main tengok pula. Start kereta dah pun. Semayang tak juga. Contoh lah. Jadi malaikat pun main diintai kita. Dia mintai tak apa lah. Kita mintai tak boleh. Dia diintai tengok apa kita buat. Walaupun umur kita panjang lagi ke pendek dah ke, sehari semalam 70 kali dia mengintai kita, main tengok gitu. Selain daripada tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena redha dengan percubaan Allah Ta'ala. Sebab kita hidup ni banyak benda yang menjadi percubaan untuk mati. Kita main bawa kereta nak main sini tadi tuan-tuan, elok-elok nak keluar tu kereta pit dah sekali,
Pon sekali, muncul tak kena. Selamat daripada satu percubaan maut. Sebab kita semua diuji dengan mati. Cuma kena dengan tak kena. Jalan lagi, pergi depan lagi tuan-tuan, bawa kereta agak laju sikit, lori main depan, muncul dan mengelak. Selamat yang kedua. Turun kereta tersepak, orang tu jatuh duduk. Ada orang hak jatuh duduk mati, tapi kita tak. Terselamat kali yang ketiga. Artinya beribu-ribu percubaan untuk mati, tetapi yang mana hak kena, wallahu alam. Apabila main masa, main ketika hak kena tu, maka matilah sungguh. Ni hak kuliah kita ni hak ada lebih kurang dalam 200 orang 200 dah. Saya tak pandai kira. Mana nak tahu yang mana hak ada ni keluar saat ni tersepak batu je pun. Batu hak ni batu selambut tu. Tersepak batu tuan-tuan, pelanting naik, macam mana tak terkena mata kan hidup, terkejut, ada pula sakit jantung. Roboh ngariak tu. Artinya percubaan tu percubaan yang terakhir lah. Matilah dia. Itu contoh. Saya juga tak balik lah, takut sepak batu. Menginap di sini. Artinya setiap hari kita dicuba untuk mati, diberi percubaan untuk mati. Tetapi bila masa mengenal, wallahu a'lam. Tuan-tuan cara tuan-tuan, saya cara saya. Macam mana hak berlaku pada 2-3 tahun yang lepas. Ni bulan puasa tuan-tuan. Lelaki, ada seorang tu duduk, dia duduk seorang. Dia masak nasi sendiri, dia buat persiapan untuk berbuka puasa. Majlis berbuka puasa seorang-seorang, bukan besar. Majlis berbuka puasa seorang. Dekat-dekat nak buka puasa tuan-tuan, dia ambil nasi dah tengok panas lagi. Lepas tu pula tuan-tuan, sampai bicik je pun, sampai bicik tu. Kemudian ulang kampung, belah kiri tuan-tuan, dia pegang jering. Tuan-tuan kenal jering tak? Tu tak kenal. Jering duduk tangan kiri, pisau tangan kanan tuan-tuan. Bila orang jumpa atas rumah tuan-tuan, dia tengah duduk terpekuk. Dia panggil apa? Terpekuk kot tu, merah tu. Tangan masih lagi pegang jering, tangan kanan pegang pisau. Allah tak izin buka puasa lagi, mati dulu. Mati tengah sebelum buka puasa. Tak tahu tak macam orang buka puasa ke tak tahu, Allah alam tuan-tuan. Kes yang kedua tuan-tuan, bulan puasa juga. Dia cerita dia 3 tahun lepas dalam karya Saudang. Dia pun jumpa dia lepas sembahyang sunat tarawih sebab rumah gelap. Pi mana lah Pak Long ni, pi mana lah Pak Long. Rupa-rupa tu duduk menyerap dalam bilik ayak. Tak ada buka puasa. Petang tu dia tengok duduk narah depan rumah, tiba-tiba gelap rumah. Nak kata pergi tarawih tak dengar. Pi dia ni, pi cek tengok ada dalam jamban, duduk menyerap dalam jamban. Supaya benar. Artinya ajal dia di situ tuan-tuan, walaupun bulan Ramadan. Kita wallahu a'lam kena tepuk dada tanya iman, insya-Allah. Dan sunat bahawa berwasiat ia bagi ahlinya dengan sabar atasnya di dalam sakitnya. Jadi kita kena wasiat. Antara lagi masa sakit ni kita wasiat. Wasiat ni bahasa Arab juga, bahasa kita berpesan. Tapi oleh kerana kita ni dah dibiasakan bunyi wasiat ni, wasiat tu penting. Maknanya wasiat tu pesanan. Sama ada pesanan melalui mulut, dipanggil wasiat mulut, wasiat lisan, ataupun pesanan melalui tulisan, tu wasiat bertulis. Tu wasiat. Kita pesanlah apa-apa yang berbentuk kebaikan masa kita sakit tu, di dalam sakitnya. Dan kemudian daripada matinya, lepas mati apa dia wasiat kita, pesanan kita. Bila mati esok, kereta hak nombor WWW1 tu suruh hantar orang ni. Contoh lah. Ataupun kata Satria ni esok, bila aku tak ada esok, bagilah kat tu imam, mudah dia pergi masjid, balik ke masjid. Itu contoh. Itu salah faham lah. Itu contoh.
Adalah mutu sebiji X5 baru beli. Kira mutu tu baru beli, dia beli bersinak lagi, plastik pun tak buang habis lagi. Kalau kita bertinggung tapi mutu tu boleh sikat rambut, nampak atau bersinak. Hak siapa? Hak Palung untuk senang sakit tu. Nak naik mutu tak boleh dah. Dia pun wasiat, wahai anak-anakku sekalian, wahai anak-anakku sekalian, mutu yang aku baru beli ni, andai katalah aku tiada, engkau serahkanlah kepada Ustaz Rahizat hak Masjid Sadam tu. Contohlah. Tu wasiat dah tu. Tu wasiat dah tu. Tapi wasiat lisan. Ada pula saksi tak dengar. Siapa dia? Anak-anak dia. Jadi wasiat tuan-tuan. Ataupun aku ada hutang. Hutang dengan siapa-siapa. Masa anak-anak duk mengaji ni kan, tak cukup, tak apa, tak cukup ni, minta lah hutang kawan-kawan. Bagi wasiat ke anak malak, kalau abah tak ada ke, tolong selesai hutang abah. Dekat apa? Tu dekat Morocco tu. Dia panggil Morocco kat kawan tu. Morocco pun Morocco lah. Tu wasiat dah tu dia panggil. Artinya sunat buat wasiat lah. Sunat buat wasiat. Dan bahawa jangan dihampar, dihingar-bingar di dalam majlisnya dan menangis. Dan berbantah-bantah. Artinya wasiat juga. Kalau aku tak ada esok ni, moh tu bini dia, bini nombor 4. Moh kalau aku tak ada esok ni, jangan pergi depan bising, aku sabut. Sedangkan dia mati dah. Masa dia mati je lah. Jangan duk bising-bising, jangan duk bergaduh, jangan duk menangis, jangan duk meronta-ronta, jangan duk berbantah-bantah ni duk tengkak ke, ataupun duk bobot harta. Itu buat wasiat dah tu. Kemudian daripada matinya, dia wasiat kalau dia mati. Artinya wasiat tu akan berlaku selepas pada dia mati. Dan pada sakitnya sama jugalah wasiat. Dia pesan, kalau aku sakit apa jangan duk bising sangat. Pesan kat siapa-siapa yang main. Dia wasiat juga. Itu pesanan. Dan berwasiat ia bagi orang yang kafir, orang yang kepercayaan dengan segala pekerjaan anak-anaknya dan hartanya dan hutang piutangnya dan lainnya daripada segala kesangkutan dan yang jadi keberatan atas dirinya. Artinya apa yang berkaitan dengan harta, anak pinak, wasiat berkaitan dengan ikutlah surat ke, barang rumah ke, harta ke apa pun boleh berwasiat. Sunat kena berwasiat semasa sakit. Ayah saya tuan-tuan, ayah mertua saya, dia bukan nanti ni, dia pening kepala dan juga darah tinggi naik kan, dia pening kepala. Dia wasiat. Tak tahu berapa kepi wasiat dah hak saya terima. Dia main duduk di masjid saya, main duduk di Masjid Sadam. Dia duduk dalam rumah saya lah. Tapi dia tanam masjid, dia berminat beriktikaf. Sebulan dia nak duduk rumah Ustaz Rahizat. Saya yang peliknya tuan-tuan, dekat saya dia panggil Ustaz, saya ni menantu dia. Lepas tu saya nak panggil kau kat dia, tak nak panggil Tok Guru tak gamak. Maklum tahu, maklum. Jemput lah, Ustaz Rahizat balik dah. Semat petang kemarin saya balik dah Kelantan, tuan-tuan. Dia tengok saya, lah Ustaz Rahizat balik dah, balik abang. Dia panggil saya Ustaz. Patutnya panggil Rahizat, tak pada Jat, tak pada nantu dia, tuan-tuan. Jadi dia berpesan, dia sakit kepala pening, dia berpesan. Dan ada satu ketika tu dia tulis, dia suruh orang-orang lain lah, kawan-kawan saya yang ada kat masjid tu, tuan-tuan, tolong tulis. Mereka pun bila tulis ni, tuan-tuan, Ustaz, macam mana Ustaz ni? Wasiat ada ke ni? Antara wasiat dia, tuan-tuan, kalaulah ayah mati, dia kata, kalau ayah mati, simpanlah di Masjid Sadam. Artinya kuburan Masjid Sadam. Kemudian dia beritahu duit dia ada berapa unit di bank tu, bagi kat siapa, dan sebahagiannya untuk pengusaha jenazah. Artinya wasiat dia kemah. Dia ada 7-8 item tu, tuan-tuan, semua kemah. Pada satu ketika saya tanya dia, ayah, hak wasiat kan tanah di Masjid Sadam ni pasal apa? Bukankah kampung di Ulu Bakar daerah Bali, pasal apa main nak tanam di sini? Dia kata sana kubur tu elok lah, mau hang pun ada sana.
Kemudian anak dia pun dah seorang meninggal dah. Dia kata nak sini kan? Sebab apa nak sini? Sebab kubur dekat dengan masjid. Dia kata kita nak mati ni, kalau pergi hantar di kubur mak jauh-jauh tu senyap sunyi, gelap pula tu, takut dia orang. Dia tanya tuan-tuan, takut tak orang hantar kubur jauh-jauh? Nak tanam rumah tak boleh. Dia punya pandangan saya cukup tertarik. Dia kata apa? Bila kita tanam kuburan dekat masjid, walaupun duduk dalam kubur, azan kita dengar, omat pun kita dengar, tu imam buat tahlil, kita duduk dalam kubur tu dengar, kuliah agama di masjid, kita duduk dalam kubur tu dengar. Apa aktiviti yang kita buat dalam masjid, pertandingan azan ke, kursus jenazah ke, ya tahu. Sebab kubur tu di masjid. Itu adalah hiburan, kata dia. Taklah sunyi sangat. Tuan-tuan faham tak tu? Faham tak ni? Jawab faham. Kalau dia kata kalau kita jauh-jauh tu kan, walaupun kuburnya cantik, bersih, tak ada dengar apa. Lebih-lebih lagi kalau anak tak main, tak ada apa langsung. Duduklah situ, dengar apa pula. Dia dengarnya berboncak, cok-cek. Itu yang dengar tuan-tuan. Artinya apabila kita mati, sampai bila nak berlaku kiamat, kita tak tahu boleh pergi berapa ratus tahun lagi nak berlakunya kiamat. Kemudian dalam masa kiamat tu pula tuan-tuan, ada masa pula nak dibangkitkan semula di padang mahsyar. Ada masa tempoh yang agak lama. Dia panggil tempoh bertenang tu. Tempoh bertenang. Jadi artinya semasa nak berlaku kiamat ni tak tahu berapa ratus ribu tahun. Sunyi, tak ada apa-apa. Kalau tak dekat masjid tu bolehlah juga dengar apabila tak ada azan pun jadilah. Itu pandangan dia. Lepas ni tuan-tuan, kalau ada kubur hak mana hak dekat dengan masjid, tuan-tuan tempah awal-awal. Ni bulan puasa ni tuan-tuan tempah awal-awal. Takut dah boleh kat orang? Boleh tak tuan-tuan? Tak tahu lah yang tu surah haram. Tapi kalau masjid sedar, penuh dah. Penuh dalam lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bulan puasa ni saya berbagilah pandangan ke anak-anak karya saya. Kita bulan puasa ni makan, pertama-tama masuk pasar Ramadan ni tuan-tuan. Masuk kot pintu depan, keluar kot pintu belakang. Masuk dalam muka pintu pasar Ramadan ni tuan-tuan, itu apa? Murtabak. Balas murtabak 3 biji. Sebab anak banyak dia 6 orang. Jantung tangan, jari. Masuk dia jumpa ayat soya pula. Tambah satu lagi, sangkut di jari. Akhir sekali tuan-tuan, nak keluar pintu belakang, nak pergi kat kereta balik, penuh 10 bawa kiri kanan. Cucu tu bawa kunci kereta, dengan cucu. Hak last sekali tu, hak paling favourite sekali laksa. Hak tu dia belilah pintu keluar. Beli laksa tuan-tuan, tak ada lah, penuh lah. Dia suruh penjual tu, suruh buka gigi, dia nak gigit. Tak ada lah nak gantung orang-orang. Bawa sampailah kat kereta. Cucu tu buka pintu kereta. Balik di rumah, sampai di rumah tuan-tuan pukul 7:05. Dia rayuh kat mak haji dia. Weh mak haji, cepat sikit. Ni nak buka puasa tak lama ni, takut tak ada buka. Nak apa buka tak ada buka puasa? Takut tak ada buka bekas-bekas plastik-plastik yang kuih. Takut tak ada buka. Banyak ada beli tu tuan. Buka lah mak haji satu tuan-tuan. Ukok lah, 2 lepah. 2 lepah tuan-tuan. Kalau nak ambil hujung sana, mesti angkat punggung dulu. Jauh. Ni dia panggil puasa dendam. Letak kat perut. Pukul 10 bunyi dah. Kerak. Pedih perut. Celaka hang perut dia lah. Celaka dengan hang perut. Mai pukul 3 petang bunyi, pedih pula perut. Binawi suruh perut. Mai pukul 5, celakui tu.
mangkuk hayul Sagi yang tahu. Pukul 6 semua dia dekat cucu dia beli. Tu balik berangkai tuan-tuan. Okey, dekat-dekat nak puasa bagi 5 minit tuan-tuan. Lah Mak Haji mana dia gelas Ramadan? Aku beli tu. Rupanya dia ada gelas khas gelas Ramadan. Gelas Ramadan ni tuan-tuan, dia kecil sikit pada jam. Kecil sikit lah. Buatlah gelas Ramadan. Tuan-tuan ada tak? Tak ada, kena beli cepat. Di Wapsiam ada apa? Tak silap dia. Sini lah. Yang tu untuk 11 setahun sekali. Tuan-tuan, bila buka semua azan berkumandang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan masuknya waktu berbuka puasa bagi daerah Benak Baru, Pai Untak dan kawasan-kawasan yang sebab tu dengannya. Dia pun tangan kanan tuan-tuan pegang apa itu tuan-tuan? Gelas Ramadan itu. Kena gelas Ramadan tu gong. Cucu dia ada parti tengok tu dia wan. Betul lah perut musim minyak lah. Perut berminyak kan tu. Boleh sikit rambut depan perut. Dia sentai sungguh tuan-tuan. Cucu dia tanya pula, Wan, Sagi nak semayang macam mana? Orang tua tak tahu uzuk dia tak semayang lambat pun. Lambat tu lah. Makan lagi tuan-tuan. Dia buka puasa punya sedap tak. Kalau tambah lah kena ayam hak sejuk sikit tu. Fresh tu. Pai merah mata. Cucu dia tengok mata. Wah, mata merah. Tak apa, orang tua tu memang merah mata kalau makan banyak. Tak apa lah dia. Cucu dia pun makan sikit-sikit. Kan? Dia makan hak sekali, hak sedap dia tak di akhir. Dia makan akhir sekali. Macam tuan-tuan juga makan pulut udang tak last sekali. Pulut udang dia udang tak last sekali. Hak sedap makan akhir. Dia pun hak sedap apa dia laksa, makan last sekali. Habis hak lain dia sapu dah tuan-tuan, last sekali baru mula laksa. Habis dia makan laksa tu tersandak, tak boleh angkat punggung. Bukan cakap tak boleh angkat punggung, perut pun tak boleh angkat. Cucu dia cerdik. Cucu dia ambil torchlight. Tahu torchlight? Lampu kecil. Dia ambil dalam bilik, buat keluar main, suluh mata Wan dia. Wan, mata merah Wan. Hang tak sedut ganggu aku lah. Aku nak rehat asal. Tak larat buka besar. Wan dia suluh pula dalam mulut. Tengok dalam mulut tuan-tuan. Dia kongkong. Laksa duk kodek ni. Laksa tak ada nak masuk habis ke dalam perut tuan-tuan. Ni ada hanya dulu. Tak ada. Macam tak ada. Itu pasal dendam benda. Dan sunat bahawa berwasiat ia bagi ahlinya dengan sabar di atasnya di dalam sakitnya dan kemudian daripada matinya, dan bahawa jangan dihingar-bingar di dalam majlisnya dengan menangis dan berbantah-bantah kemudian daripada matinya dan pada sakitnya. Dan berwasiat ia bagi orang yang kepercayaan dengan segala pekerjaan anak-anaknya dan hartanya dan hutang piutangnya dan lain daripada segala kesangkutan dan yang jadi keberatan atas dirinya. Itu berkaitan dengan wasiat. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan dijadikan dia akhir kalamnya daripada dunia dan dimatikan dia di atasnya di atas perkataan la ilaha illallah. Jadi banyak bila sakit ke la ilaha illallah. Itu dalam sakit tu, kemudian pula la ilaha illallah. Kalaulah dia tak sebut, ahli-ahli waris-waris dia tolong talqin kan. Talqin ni mengajar mayat. Mengajar orang sakit. Mayat ni mayat lah. Mengajar orang sakit. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, hendaklah diajar ataupun ajarkanlah orang yang nak mati dia dengan la ilaha illallah. Artinya ketika sakit. Hak mati itu tentulah. Ni hak ketika sakit pun kena talqin juga, kena ajar la ilaha illallah. Jadi dalam hadis tadi, mauta apa ni?
Lakinu mautakum la ilaha illallah. Rasulullah ajak kita apabila nak mati, hendaklah talqin ataupun ajar dengan perkataan la ilaha illallah. Tapi kalau tuan-tuan tengok drama, kadang-kadang drama, tuan-tuan, drama filem dalam TV tu, dia silap aja. Nak mati tu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu tu main mana? Asyhadu ni orang nak masuk Islam, bersaksi. Dia bila nak mati ni la ilaha illallah. Okey, sebab apa? Bersangkut dengan satu lagi hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sesiapa yang adalah akhir perkataan dia sebelum mati la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Nabi kata masuk syurga. Ini kunci yang Nabi bagi. Kunci yang Nabi bagi, siapa yang boleh mengucap, artinya mengucap la ilaha illallah, bukan sekali Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sahaja, sebelum mati masuk syurga. Dakhalal jannah ni kunci masuk syurga. Jadi kita ajar, kalau kita sendiri boleh mengucap, alhamdulillah lah. Jadi bila nak ajak pula tuan-tuan, janganlah ketak sangat. Ni tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun buka mata nak ajak aku kan, nak tumbuk dengan aku ni. Rekit tu. Bagi tertib dia lah. La ilaha illallah. Dia pun akan ikut walaupun tak sebut, walaupun tak dengar suara tuan-tuan, dia akan ikut di hati. La ilaha illallah. Cukup. Tunggu pula dalam 2-3 minit tuan-tuan, sambung pula. Dengan cepat-cepat, lambat-lambat. La ilaha illallah. Lagi tenat, lagilah. Kita kena berhati-hati. Kalau lah dia boleh buka mata, dia minta susu, kata bunyi apa? Ciu. Dia nak susu lah tu. Lepas kali dia sebut ciu tu tuan-tuan, pergi buat susu, kena ulang balik la ilaha illallah. Takut-takut ciu tu perkataan yang akhir bagi dia. Kita nak la ilaha illallah. Ya. Kalau sebut pula, sebutlah dia elok. La ilaha illallah. Dia la ilaha illallah. Mak, la ilaha illallah. Awak tak tahu milah apa. Milah kan la ilaha. La ilaha la ilaha. La ilaha. Ajak jadi cantik. Kemudian ajak di telinga kanan. Letak mulut kita agak-agak dalam 2-3 inci dengan telinga. Jangan rapat kan, dia geli. Ajak la ilaha illallah. Ulang kan. Dia ada adab-adab dia, nanti saya akan cerita lah adab-adab dia, insyaAllah kalau ada masa. Kemudian satu lagi tuan-tuan, sebab itulah ulama kita, tutup guru kita pesan, apabila kita nak tidur di waktu malam, selain daripada kita baca 3 qul, Fatihah, ayat kursi, kan, 3 qul tu tuan-tuan, seolah-olah kita khatam Quran. Nisbah harian tuan-tuan, baca 3 qul tu seolah kita baca, kita khatam Quran. Ataupun 3 kali qul huwallahu ahad pun begitu juga, seolah-olah kita baca sebiji Quran. Lepas tu kita baca pula ayat kursi tuan-tuan. Ayat kursi ni dia boleh menyelamatkan. Dengan keberkatan ayat kursi ni 40 jiran kita selamat sama dengan kita seorang baca. Kalau semua dalam kampung semua berkat baca, alhamdulillah. Lah ni kemudahan banyak tuan-tuan. Internet ada, SMS ada. Pakat 40 rumah tu, tepat pukul 8.70 kita akan baca ayat kursi sama-sama. Kalau nak buat lah. Kalau tak pun seorang, kesan dia tuan-tuan, 40 jiran kita selamat sama daripada musibah. Lepas tu pula baca Fatihah. Fatihah ni tuan-tuan, dia ibu Al-Quran. Ibu Al-Quran. Tuan-tuan kalau bingung ayat, tak bergula, tak sedap kan. Quran ni kalau tak ada Fatihah, bak power dia duduk di situ. Ibu Al-Quran tuan-tuan. Kalau anak tak ada mak, tak hidup. Tu. Ibu pada anak, ni ibu Al-Quran. Baca tuan-tuan.
Kemudian baca apa ni? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ataupun 41 kali. Kalau nak tambah lagi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu. Setengah pula ditambah pula Suratul Muluk, Surah Al-Muluk. Sebab Suratul Muluk ni kalau kita amal baca tuan-tuan, kalau sampai ajar dia jadi tak ingat. Tak ingat tu cam tak lama. Dia macam tu lah. Aku saya ambil untuk saya baca langsung. Selalu baca lancar, elok lah Suratul Muluk. Tabarakalladzi lah. Tiba-tiba hari tu ulang tak ingat, ulang tak ingat, ulang tak ingat, baca tak kena, baca tak kena. Mungkin ada something wrong tu. Hati-hatilah. Itu antaranya. Ataupun boleh lagi kalau ada masa baca Yasin. Yasin ni adalah ayat penenang. Orang baca Yasin tenang jiwa. Dan akhir sekali tutup dengan La ilaha illallah. Bila tutup dengan La ilaha illallah cukup. Jadi tak sembang apa dah. Tutup mulut, tutup mata, jangan tutup hidung. Tu saja. InsyaAllah lain orang baca baju. Boleh tak tu? Ada satu cerita, tuan-tuan nak dengar cerita tak? Hampa ni buat cerita lah. Tak ada nak pergi tanya dia jawab lah. Ada seorang tua tuan-tuan. Orang tua lah, umur 70 lah. Dia ada rutin dia. Siang hari dia kerja kampung, kerja sendiri. Malam tuan-tuan dia akan kayuh bersekat tua dia pergi surau masjid. Surau masjid mana yang ada kuliah, tempat tu lah dia akan pergi. Dia kayuh bersekat tuan-tuan. Pukul 6 dia tolak anak pelan-pelan. Kayuh bersekat. Cungik, cungik. Bersekat tua bunyi tuan-tuan. Cungik, cungik. Orang biasa basikal tua. Dia pergilah satu surau. Surau di dalam mana tu, surau tu jauh sikit, 3-4 km. Gelap pula tu. Duk ngaji-ngaji tuan-tuan. Kebetulan malam tu tuan-tuan, Tok Guru hak ngajak kuliah malam tu, tajuk dia tajuk mati. Dia pula tua lah. Tajuk mati. Para jemaah sekalian, malam ni kita kuliah, tajuk kita pada malam ni ialah tajuk mati. Itu Tok Guru tu pun ngajaklah bab mati. Tok Guru kata apa? Dia duduk sandak di tiang tu, duduk sandak di tiang tu. Tok Guru ngajak. Tok Guru kata kita tidur malam tu mati lah tu. Tapi mati kecil. Kalau mati betul ni mati besar. Mati tu mati kena tanam. Hak ni mati kecil, hak tidur malam. Jadi kita tidur malam tu mati kecil lah. Dia panggil kiamat kecil tu. Mati pun kiamat kecil juga. Hak kita tidur malam tu mati. Cuma mati malam ni Tok Guru tu kata dia ada table lagi, ada hubungan lagi. Artinya dengan nyawa kita masih tak terputus lagi. Tidur malam, kemudian pagi esok jaga balik. Sebab roh tu dia keluar. Roh dia keluar balik ubun-ubun ni. Ni tangan gigi rambut ke depan. Dia keluar, roh tu merayau. Kalau dah tidur malam tu dalam keadaan baik, ada ayat semayang, baru lepas semayang tarawih, semayang tahajud tuan-tuan, dia keluar, dia pergi jalan empat elok-elok. Baik tu kadang-kadang kita Allah seronoknya mimpi malam ni. Umpama mimpi dalam mimpi. Mimpi dalam mimpi pula tu tuan-tuan. Allah kalau boleh tak mau jaga. Tak mau jaga nak mimpi. Duk kepik dengan anak raja. Tak mau nak jaga tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan malam tu pula Allah mau kalau kata nak tidur, lompat tu duduk atas katil, tidur, doa ke mana, ayat sembahyang ke mana, apa aku ke mana tuan-tuan. Roh keluar, dia keluar merayau. Dia merayau pula, kebetulan tuan-tuan merayau dalam rimba. Tidur berpeluh tak kira. 3 lapis baju, basah habis tuan-tuan. Sebab apa? Kena ligan di rimau. Lari lah tuan-tuan. Rimau ligan, tak lari ke mana tuan-tuan. Habis lompat. Jumpa sungai-sungai lompat. Jumpa kayu balak pun lompat tuan-tuan. Lari daripada singa. Sedang-sedang lari. Berpeluh saya kira. Roh kita kena ligat dengan singa. Ini roh kita keluar. Roh tu keluar tuan-tuan. Sebab tu lah orang tua-tua tu punya pesan. Nak tidur malam, jangan tak tangan atas dahi. Saat itu dia cari jalan masuk tak jumpa. Roh dia cari jalan masuk tak jumpa.
Bila tak jumpa tahu-tahu saja lah. Tu mati tuan-tuan. Tidur malam tu mati. Sebab apa kata mati? Kalau kita tidur minyak tuan-tuan, kalau hak bini tidur minyak, laki buka kain tolong. Tak tahu, tak sedap. Laki pun tidur tuan-tuan, bini tolong buka langsir. Pun tak sedap tuan-tuan. Sebab apa? Mati. Tidur minyak tu mati tuan-tuan. Azan berkumandang pun tak dengar. Orang tutup pintu tak dengar. Sebab apa? Mati pada ketika tu. Mati kecil. Artinya tidur dengan minyak. Tapi ada table lagi.